Sadiqul wa'dil amin amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah pilih kita dapat sampai di bumi yang mana baginda SAW pernah curahkan air mata dan keringat baginda. Bahkan darah baginda SAW dialirkan di bumi ini disebabkan dakwah baginda SAW. Pada tahun 10 kerasulan baginda SAW telah wafat dua insan yang Nabi SAW sangat sayang, iaitu Khadijah dan juga Ali bin Abu Talib, pakcik kesayangan baginda SAW. Dua insan yang Nabi sayang, sehingga kan orang panggil tahun tu tahun kesedihan, tahun yang sangat pilu bagi baginda Mustafa SAW. Sehingga kata ulama, baginda SAW telah berniat untuk hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah dan menuju ke Taif dengan harapan orang Taif yang mana tempat tinggal ibu susuan baginda, iaitu Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad, yang tidak jauh kampung daripada bumi Taif ni, menerima dakwah baginda SAW. Kerana bila mana Abu Talib wafat, maka tekanan daripada orang kafir Quraisy begitu dahsyat, kata ulama. Maka baginda Islam telah lakukan perjalanan bersama satu orang sahabat, iaitu anak angkat baginda Zaid bin Harisah, lakukan perjalanan daripada Mekah menuju ke sini. Dan kita tu telah lalu perjalanan yang mana lebih kurang perjalanan baginda SAW. Bahkan di zaman baginda lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Bagaimana baginda SAW melalui beberapa bukit. Ada setengah ahli pengkaji kata Nabi terlalu 3 bukit sebelum sampai ke sini. Dan bila mana Nabi SAW sampai ke kawasan sini, Nabi telah jumpa anak kepada 3 orang anak kepada pembesar Taif. Yang mana Taif ialah Bani Thaqif. Orang Taif itu Bani Thaqif. Bani Sa'ad anak iaitu Halimatus Sa'diyah punya kaum di kawasan ujung, kawasan nak pergi ke Wadi Ikrimah sebelah sana. Tapi yang menghuni bumi Taif ini adalah Bani Thaqif. Ketua kabilah Bani Thaqif ketika itu ialah Amru bin Umair. Dia ada 3 orang anak. Masa Nabi SAW datang, mereka ada di pintu gerbang Taif waktu itu. Bila Nabi SAW datang, maka mereka memuliakan baginda SAW. Kerana pada awalnya mereka menganggap baginda adalah pemuka bagi kaum Quraisy. Mereka muliakan baginda pemuda kaum Quraisy. Tapi bila mana Nabi SAW dakwah mereka kepada Allah SWT, kepada agama, kepada tauhid, kepada Islam, supaya beriman dengan baginda SAW, maka mereka telah lakukan telah cakap satu benda yang tidak elok. Satu orang telah beritahu kepada baginda SAW. Dia beritahu kepada baginda SAW, aku tidak akan beriman pada engkau walaupun kain Kaabah terkoyak. Maksudnya, kalau berlaku sesuatu pada Kaabah pun, aku tak akan percaya engkau satu orang Nabi. Dan ditinggalkan baginda. Satu orang lagi bangun, dia kata, tak ada orang lain ke yang Allah Ta'ala nak ambil dari Nabi? Kenapa Allah ambil engkau? Yang kedua, anak dia yang kedua. Anak yang ketiga kata, aku tak nak bercakap dengan engkau, kerana kalau engkau betul-betul Nabi, kalau aku tak beriman pada engkau, aku akan dapat malapetaka. Tapi kalau kau bukan Nabi, aku tak ingin nak bercakap dengan orang yang suka mimpi. Dan ditinggalkan baginda SAW bersama Zaid bin Harisah. Nabi SAW beritahu kepada mereka, kalau kamu tak terima dakwah saya tak apa, tapi benarkan saya untuk buat dakwah kepada Bani Thaqif. Rupanya 3 orang ni telah lari masuk ke kawasan perkampungan Bani Thaqif dan telah kumpul budak-budak nakal. Di dalam riwayat ceritakan, dia telah kumpul bariskan di kiri dan kanan jalan. Ulama kata kawasan ni, kawasan belah belakang ni ialah kawasan yang mana dibariskan pemuda-pemuda budak nakal tadi. Di kawasan ni, di kiri dan kanan jalan baginda SAW dibaling dengan batu. Ada pendapat ulama kata dibaling, ada pendapat kata 1 kilo, ada pendapat kata kurang daripada 1 kilo. Bayangkan kalaulah kita ambil tempoh Nabi SAW dibaling dalam lebih kurang beberapa meter. Kita bayangkan dibaling dengan batu di kiri dan kanan jalan. Dan dalam riwayat sebut Nabi pergi waktu tu waktu musim panas. Bayangkan macam mana waktu musim panas terik, Nabi SAW pergi, kita pergi musim panas pun kita tak tahan kan. Ni bayangkan baginda SAW pergi berdua dibaling dengan batu musim panas. Masya Allah, bagaimana dakwah baginda SAW. Nabi dibaling di kiri dan kanan jalan. Darah telah keluar daripada tubuh Nabi SAW. Jibril telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu baginda SAW. Hendakkah wahai Muhammad SAW, aku alihkan, aku hempit Bani Thaqif dengan 2 gunung. 2 gunung di Taif ni, 2 gunung aku geserkan Bani Thaqif supaya mereka mati semua. Baginda SAW beritahu apa? Jangan, wahai Jibril, jangan. Walaupun lebih kurang mampu Nabi SAW beritahu, walaupun mereka tak beriman, tapi daripada anak cucu mereka akan lahir orang beriman. Masya Allah. Ni doa baginda SAW. Minta Allah SWT lahirkan daripada orang, walaupun mereka caci baginda SAW, baling baginda dengan batu. Nabi minta lahir daripada kampung Taif ni, Bani Thaqif ni, ulama-ulama yang mana beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, Nabi SAW. Sehinggalah Nabi sampai ke kawasan ni. Ulama kata masjid ni panggil Masjid Ku. Ulama kata masjid ni panggil Masjid Ku, ataupun bahasa Melayu panggil Masjid Siku. Kerana ketika Nabi SAW sampai ke kawasan ni,
orang pada sakit nak guna atas tu dan menjatuhkan batu yang dekat yang ujung tu. Dan Allah Ta'ala telah hantar malaikat telah tahan batu tu tak jatuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan pada waktu tu darah telah keluar daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itulah ulama beritahu, Allah beritahu kepada baginda, wahai Muhammad, seandainya setitik darah kau jatuh di bumi Taif, maka aku akan terbalikkan bumi Taif ni. Bumi Sakif ni orang pada sakit diterbalikkan macam yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi wasallam. Menunjukkan kemurkaan Allah SWT melihat rasulnya darah telah keluar begitu banyak daripada tubuh Nabi. Nabi telah tadah darah dengan terumpah dengan capal baginda SAW. Sebab tu ulama kata waktu selepas Isra' Mi'raj dan selepas pergi Taif, Nabi SAW telah diisrakan Allah SWT. Berlaku 2 kematian tadi dan Nabi SAW telah dibaling batu dengan orang purna Bani Thaqif. Nabi SAW diisrakan Allah SWT sampai di Sidratul Muntaha. Nabi telah pijak arasy Allah dengan kasut baginda. Waktu kita baca surah Taha, bagaimana Nabi Musa AS, Allah perintahkan kepada bagi Musa, fakhla'na alaik, buka kasut kau, innaka bil wadil muqaddas tuwa, ini lembah suci tuwa, buka kasut. Tapi untuk baginda SAW dekat Sidratul Muntaha ke arasy Allah SWT, Allah Ta'ala biarkan baginda SAW pijak dengan kasut baginda. Nak tunjukkan kasut tu pernah takung darah ketika Nabi pergi buat kerja dakwah. Pulang daripada lepas dia baling batu, lama kata Nabi telah berteduh di kawasan belakang sana. Sebentar lagi kita akan pergi insya-Allah. Belakang sana ada satu kawasan, dulu ni kawasan anggur, lama kata. Nabi telah berteduh di satu pohon yang mana kawasan tu kawasan kebun anggur milik 2 orang budak yang mana anak kepada musuh baginda SAW. Orang yang memusuhi baginda SAW. Siapa dia? Nama orang tu ialah Rabi'ah. Anak dia Utbah bin Abi Rabi'ah dan juga Syaibah bin Abi Rabi'ah. Dia pemilik kebun anggur tadi. Maka dia telah, Nabi SAW telah berehat dekat situ, darah telah keluar daripada tubuh baginda. Nabi berhenti berehat kat situ. Mereka nampak baginda SAW dan mereka tu rasa kesian. Walaupun bapak dia memusuhi Nabi SAW, tapi fitrah atau manusia nampak satu orang insan dalam keadaan berdarah, dia rasa kesian dekat baginda SAW. Maka dia telah arah dia punya hamba namanya Adas. Hamba dia nama Adas, beragama Nasrani. Dia kata, orang Adas ambil air, ambil anggur, bagi kepada orang tu. Dia dalam keadaan kesusahan. Adas pun ambil anggur, bawa batu bekas air, telah pergi kepada baginda SAW, bagi anggur dan bagi air. Ulama kata baginda SAW tidak berhajat kepada anggur dan tidak berhajat kepada air. Baginda SAW tanya, siapa nama? Dia beritahu mafhum cerita dia, siapa nama kamu? Dan dia beritahu nama dia Adas. Dan ketika Nabi SAW makan anggur tadi, ulama kata Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana tak ada satu orang pun penduduk di Bani Saqif ni buat macam tu. Maka Adas ni rasa hairan. Dia kata, kamu buat apa? Tak ada pernah lagi orang buat macam ni. Nabi beritahu, kamu daripada mana? Dia kata, saya daripada Ninawa. Oh, dia kata, ada orang soleh di Ninawa. Dulu ada orang soleh. Siapa? Yunus bin Matta. Macam mana kamu boleh tahu? Dia kata, ulama kata yang Adas ni berasa hairan dengan baginda kerana Ninawa ni satu kampung yang lama, yang dulu, yang orang-orang terkini jarang dengar nama tu. Contoh macam di tempat kita, Singapura dulu orang panggil Temasek. Sekarang orang panggil Singapura. Satu orang datang ke kampung kita daripada mana? Daripada Temasek. Maka kita akan rasa pelik daripada Temasek. Macam tu orang kata, Nabi SAW tahu orang yang tinggal di Ninawa, tempat yang jarang orang mendengar nama dia. Maka dia beritahu, Nabi SAW telah bacakan surah Yunus di depan Adas, dan dia beritahu, aku adalah Rasul yang dihantar seperti Yunus bin Matta. Maka Adas telah cium dari Nabi, cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi, dan dia beriman kepada baginda SAW masa tu juga. Dan bila dia balik kepada Tuhan dia telah marah dia, tapi dia telah jadi orang beriman pada Allah SWT. Dan sekarang di belakang saya telah dibina masjid Adas di belakang sana. Jadi kita lebih faham macam tu pengorbanan baginda Islam di bumi Taif. Kita boleh faham bagaimana baginda Islam punya kesungguhan supaya agama sampai di seluruh alam, sehingga kan Nabi telah buat pengorbanan yang begitu besar. Darah telah keluar daripada tubuh Nabi, air mata telah keluar daripada mata Nabi, keringat telah keluar daripada kulit Nabi SAW. Nak tunjukkan sungguhan Nabi SAW dalam kerja dakwah ilallah. Dan ulama beritahu daripada kampung Taif ini, daripada Bani Saqif ini, telah lahir kemudiannya tak lama lepas tu satu orang tabi'in namanya Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim lah dihantar untuk pergi buat dakwah di benua India, Pakistan, Bangladesh dan di kawasan sekitar situ. Mereka telah diislamkan oleh Muhammad bin Qasim yang lahirnya daripada Bani Saqif yang dahulunya, atau mereka pernah baling batu kepada baginda SAW ni. Kekuatan baginda, himmah baginda, kesungguhan baginda dalam menyampaikan kerja dakwah ilallah. Jadi moga-moga kita dapat ambil iktibar daripada perjuangan dakwah baginda SAW. Dan ni masjid dia, masjid